بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, masih lagi bersemangat untuk mempelajari pengajian hadis kita pada hari ini. Baik, seperti biasa, saya mulakan pengajian hadis kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini dengan satu hadis, iaitu satu hadis mengenai tentang istighfar. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah yang menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, aku beristighfar kepada Allah Taala dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali sehari. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Rasulullah yang telah terpelihara daripada dosa pun Allah Taala dia sendiri bersungguh untuk beristighfar dan memperbanyakkan taubat, apatah lagi dengan diri kita. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar kita pada setiap hari. Dan seperti biasa, pada hari ini teman saya Ustaz Husaini, apa khabar? Sihat, alhamdulillah doktor. Sihat ke doktor? Alhamdulillah. Ustaz Husaini sihat Alhamdulillah sihat dan sentiasa bersemangat insya-Allah. Baik. Kalau sebelum ini kita ada membincangkan mengenai tentang hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, tentang arak dan sebagainya, maka perbincangan kita hari ini akan dilanjutkan lagi mengenai satu perkara yang agak menarik juga untuk kita bincangkan. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita dengarkan bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jom kita buka mushaf kita, kita lihat Suratul Baqarah, muka surat yang ke-35, ayat yang ke-222. Kita dengar apakah pesanan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini kita mengenai tentang ayat yang berkaitan tentang wanita yang didatangi haid. Jadi kalau dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang ayat mengenai wanita yang didatangi haid, maka kita kena jauhkan daripada mereka. Maka dekat sini
ada hadis yang menyebutkan secara spesifik mengenai perkara ini. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita bacakan hadis ni dalam slide kita. Hadis yang didatangkan daripada Sayyidina Anas annal yahuda kanu idza hadatil almar'atu minhum lam yuakiluhunna wa lam yujami'uhunna fil buyut. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض سورة البقرة قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر حتى فارغ من الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Maksudnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahawa orang Yahudi tidak makan dan tidak tinggal bersama isteri-isteri mereka di rumah apabila datang haid. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi iaitu dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu kotoran yang kotor, oleh kerana itu jauhilah isteri kamu pada ketika haid. Sehingga akhir ayat Rasulullah SAW lalu bersabda, lakukanlah segalanya kecuali persetubuhan. Baik, menarik sebenarnya hadis ini tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim menceritakan bagaimana keadaan pada zaman Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, orang-orang Yahudi ni rupanya dia tidak mendekati isteri mereka dan tidak tinggal dengan isteri mereka ketika datang bulan ataupun ketika datang haid. Jadi atas sebab itulah para sahabat rasa ada sedikit persoalan lalu ditanyakan terus kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, dia kata boleh lakukan apa sahaja, jangan dipinggirkan isteri kamu. Maknanya boleh sebenarnya, tidaklah dilakukan seperti orang Yahudi yang meminggirkan isteri mereka ketika haid. Maka Rasulullah kata sebenarnya kita boleh bersama dengan isteri kita kecuali nikah, iaitu kecuali tidur bersama dengan dia, iaitu bersetubuh. Perbincangan hadis ini secara detailnya akan dilanjutkan lagi selepas daripada ini. Kita akan ungkapkan ataupun kita akan teroka lagi apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Jangan ke mana-mana, temui kami lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita akan banyak mendengar banyak hadis mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi. Kita nak lihat siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ini. Tidak lain dan tidak bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah seorang anak yang di mana diberi oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah tak kala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Dan ada doa, ya doktor, ya, ada doa yang dibacakan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Mungkin doktor nak bacakan sedikit? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada Sayyidina Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada dia, Allah, wahai Tuhanku, perbanyakkanlah anak dia dan harta dia. Atas sebab keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas mendapat keberkatan tersebut, mempunyai anak yang ramai, bahkan mempunyai harta yang banyak. Baik, mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan tokoh perawi kita pada hari ini. Ada 3 poin utama yang kita ingin kongsikan bersama. Yang pertama, walaupun Sayyidina Anas ini hanyalah budak suruhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyantuni Anas dengan baik. Yang kedua, baginda pernah memanggil Anas dengan gelaran manja, iaitu Unais. Iaitu Unais ni budak kecil ataupun Anas yang kecil. Dan yang ketiga, baginda pernah memanggil Anas sebagai Ya Dzal Udhunain, wahai orang yang memiliki telinga, maksud dia, tapi sebenarnya maksud dia dekat sini adalah orang yang sentiasa fokus. Sayyidina Anas ni maknanya dia suka ataupun dia sentiasa dengar apa yang Rasulullah ceritakan, sehingga dia tahu dan dia ingat. Sebab itulah dia di kalangan para sahabat juga yang meriwayatkan hadis yang banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ini mengenai tentang Sayyidina Anas.
Bahkan kalau kita perhatikan yang poin yang pertama tadi, Rasulullah menyantuni Anas dengan baik ni, kata Saidina Anas, aku khadim tu Rasulillah. Aku bukan menghambakan, maknanya berkhidmat kepada Rasulullah selama lebih 10 tahun, tetapi Rasulullah tak pernah kata kat aku, lima sana'ta hadza, kenapa engkau buat macam ni, kenapa engkau buat macam ni. Rasulullah tak, maknanya Rasulullah tak ada agak-agak. Rasulullah agak lembut, walaupun orang suruhan dia, maknanya kalau kita kata orang gaji sekarang tapi Rasulullah memang sangat memberikan layanan yang sesuai ataupun yang baik kepada Saidina Anas. Baik, ini mengenai tentang tokoh perawi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita masuk kepada topik perbincangan kita mengenai wanita yang didatangi haid. Kalau kita tengok tadi dalam hadis, Rasulullah hadis ceritakan ataupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tadi, menceritakan bagaimana orang Yahudi ni tidak mendekati wanita mereka yang didatangi haid, diasingkan. Jadi yang ni seakan-akan satu perbuatan yang tidak baik buat kaum wanita. Lalu bila datang Rasulullah ceritakan kepada para sahabat, ayat Quran pun turun kepada mereka. Rasulullah kata boleh nak buat apa sahaja, nak makan dengan mereka, nak tidur dengan mereka, maknanya nak bergaul secara biasa boleh, kecuali nikah, iaitu kecuali tidur dengan mereka, bersetubuh dengan mereka. Mengenai wanita haid ni juga ada beberapa perbincangan dalam hadis. Salah satu perbincangan yang menarik adalah hukum wanita yang haid ni membaca Al-Quran. Sebenarnya boleh ataupun tidak, Ustaz Husaini saya bacakan dulu, nanti kita bincang. Nanti takut tak sempat perbincangan kita. Wanita haid yang didatangi wanita yang didatangi haid ni secara umumnya jumhur ulama menyatakan sebenarnya tidak boleh mereka baca Quran. Kerana dalam hadis ada menyebutkan la taqra'ul haidha walal junuba syai'an minal Quran. Orang yang haid itu dan orang yang berjunub itu pada hakikatnya mereka tidak boleh membaca Al-Quran kerana keadaan mereka yang sedemikian. Tetapi sebahagian ulama mengatakan sebenarnya harus, iaitu seperti pandangan daripada golongan ulama Malikiyah yang menyatakan pada pandangan mereka boleh orang-orang wanita haid ni yang didatangi haid ni untuk baca Quran atas beberapa sebab yang tertentu. Sebagai contoh, sekiranya dia pelajar hafizah, maknanya dia nak hafal Quran, tiba-tiba dia didatangi haid, takkan kita nak larang dia, ataupun kalau kita larang dia menyebabkan hafalan dia mungkin lupa ataupun menyebabkan dia tidak ingat apa yang dia hafal, maknanya hilang Quran dia tu. Maka yang ni Syekh Azhar yang terdahulu, nama dia Syekh Dr. Jadul Haq, kalau tak silap saya Syekh Jadul Haq, dia menjelaskan, dia kata sebenarnya boleh bagi pelajar wanita yang walaupun didatangi haid tetapi dia nak ulang kaji Quran, sebenarnya harus buat diri dia. Ini yang pertama yang diceritakan. Yang keduanya adalah mengenai tentang wanita haid ni boleh masuk ke masjid ataupun tidak. Kerana ada perbincangan juga mengenai perkara ni yang menarik. Secara umumnya ataupun secara jumhur dia, sebenarnya jumhur fuqaha mengharamkan wanita haid ni masuk ke dalam masjid. Yang ni juga disebutkan dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan, iaitu Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 2000 mengesahkan ataupun memutuskan wanita yang didatangi haid sebenarnya tidak boleh duduk di dalam masjid. Tetapi yang menariknya, kalau tuan-tuan perhatikan perkembangan terkini, Ahli Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Perlis pada tahun 2020 memberikan kelonggaran sekiranya ada keperluan, maknanya untuk pengajian dan sebagainya, wanita haid tu nak duduk dalam masjid menyertai pengajian dibolehkan bagi Fatwa Negeri Perlis, kerana pada mereka selagi mana mereka boleh menjaga kebersihan masjid dan memastikan masjid itu bersih dan mereka ada keperluan, maka dibolehkan. Sekiranya tidak ada keperluan, maka sebenarnya kalau ikutkan hukum umum dia, ulama ataupun fuqaha telah menentukan bahawa hukumnya tidak boleh orang yang datang haid ni untuk masuk ke dalam masjid. Menarik sebenarnya perbincangan fiqah ni ada dua pandangan. Tadi yang larang baca pun ada dua pandangan, yang larang masuk masjid pun ada juga dua pandangan. Jadi perbincangan selanjutnya, saya tahu Ustaz ni ada nak tanya, tapi kita sambung lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perbincangan mengenai hadis berkaitan tentang wanita yang didatangi haid. Tadi kita dapat perhatikan ada 3 topik perbincangan yang menarik yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, Rasulullah kata wanita yang didatangi haid ni boleh je kita bergaul dengan dia seperti biasa, makan minum dengan dia, jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka mengasingkan diri mereka apabila wanita ataupun isteri mereka didatangi haid. Jangan buat demikian. Maknanya Islam mengangkat kedudukan wanita. Yang keduanya mengenai tentang hukum baca Quran bagi wanita yang didatangi haid.
rupa-rupanya ada dua pandangan. Pandangan yang pertama tidak membenarkan dan pandangan yang kedua sebenarnya membenarkan atas keperluan yang tertentu. Yang ni yang disebutkan oleh Syekh Al-Azhar, Syekh Jadul Haq, yang menyatakan boleh bagi pelajar wanita untuk mengulang hafazannya, maka boleh dia baca Quran. Dan yang ketiganya mengenai tentang wanita yang didatangi bulan, boleh ke tak dia masuk masjid? Apa pandangan Ustaz Husaini atas perbincangan kita tu tadi? Baik. Kalau kita tengok perbincangan sangat menarik tu. Sebab kalau saya rasa kalau adalah penonton yang di hadapan kita ni, pasti soalan yang sama diajukan. Betul. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok macam saya sendirilah doktor mengajar Quran. Ya, ada yang kata ustaz saya datang bulan dan sebagainya ya. Kalau kita melihat dari segi untuk kata tuntutan ilmu tu, saya rasa tak ada masalah ya, tak ada masalah ya, asalkan jangan macam yang doktor katalah, jangan kita lari daripada kena menjaga kebersihan dan sebagainya ya. Sebab al-Quran ni pun dia yalah salah satunya dia sangat payah untuk golongan wanita tu sendiri doktor jadi kalau kita tengok itulah dia sikit doktor. Betul. Kalau kita nak melihat itulah. Kalau pengalaman saya sendiri pun kalau pelajar di USIM ni dia kena hafal Quran. Kalau fakulti saya dia kena hafal Quran. Jadi bila dia hafal Quran tu, saya lontarkan perbincangan juga pada mereka. Kalau bagi pelajar wanita, apa pandangan kamu ataupun apa pendirian kamu sekiranya kamu datang haid ataupun datang bulan, bagaimana untuk berurusan ataupun interaksi dengan situasi yang sebegini? Maka saya sebutkan kepada mereka dua hadis tadi. Hadis yang pertama yang Rasulullah kata, la takra'ul haidha walal junuba syai'an minal Quran. Janganlah orang yang datang haid tu ataupun didatangi junub tu untuk membaca Al-Quran. Tetapi ada juga perbincangan mengenai hadis ni, kerana sebahagian ulama mengambil isu perawi di dalam hadis tu nama dia Ismail bin Ayyash adalah seorang yang dhaif. Jadi ada sebahagiannya mungkin tak pakai hadis tu. Lalu mereka berpandangan bahawa harusnya, kerana ada satu lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah di dalam Sahih Bukhari, yang mana ketika mana dia didatangi bulan dan dia berada di Mekah ataupun untuk melakukan tawaf, maka dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, if'ali ma taf'alahu al-hajj yaf'alahu al-hajj ghaira an tatufi bi Baitul Atiq. Rasulullah kata, Aisyah, kau boleh buat apa saja melainkan kau tak boleh tawaf sahaja di Baitullahil Haram. Jadi seakan-akan kat situ sebahagian ulama berpandangan, sebenarnya sekadar tawaf sahaja tak boleh ataupun masuk masjid tak boleh, tetapi mungkin untuk baca Quran boleh. Ini pandangan yang kedua. Tetapi yang kita pegang di Malaysia ini sendiri adalah tidak boleh untuk kita wanita haid ni baca Quran berdasarkan pandangan yang jumhur tu tadi. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita baca sedikit pengajaran dan resolusi yang kita belajar pada hari ini. Yang pertamanya adalah kita dikehendaki ataupun kita dituntut untuk mengangkat ataupun Islam mengangkat martabat wanita lebih mulia daripada apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi terdahulu. Yang kedua, kita hendaklah patuh hukum hakam yang telah digariskan oleh syariat. Dan yang ketiga, memberi layanan yang baik kepada pekerja atau orang suruhan kita. Baik, inilah dia resolusi dan juga pengajaran yang kita boleh belajar pada hari ini. Seperti biasa, saya menyuruh kepada tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana melalui tabung gerakan Al-Quran ini kita akan membangunkan dan memperkasakan lagi program pengajian Al-Quran kita. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, walaupun pendek tetapi mudah-mudahan sampailah maksud yang kita nak bincangkan ni tadi. Seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita, kita sama-sama berdoa, doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom sama-sama kita angkat tangan kita, bermunajat, mohon kepada Allah supaya dikurniakan segala kebaikan, rahmat dalam diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Al-Quran itu dekat dengan hati kita dan Rasulullah kita angkat sebagai kekasih yang kita cintai, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau dekatkanlah hati-hati kami ini dengan Al-Quran ya Allah. Basahkanlah lidah kami ini dengan bacaan kalam-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau jauhkanlah daripada segala kesusahan dari diri kami ini ya Allah. Engkau dekatkanlah ya Allah, permudahkanlah segala kemudahan ya Allah. Segala perkara yang ada pada diri kami ini Engkau permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami
kami hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami hamba-Mu yang kufur nikmat ya Allah, yang tidak bersyukur dengan segala apa yang Engkau kurniakan kepada kami. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.